01000 di bawah Belanjawan Negara 011200. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian dari sudut proses bagaimanakah keuangan negara itu dibentuk dan sejauh mana kerajaan menyediakan format dan bentuk serta proses berasaskan kepada 3 asas untuk membentuk atau membuat bajet, iaitu pertama, pemakluman maklumat tentang bajet, makna dimaklumkan akan dibuat bajet. Yang kedua, ruang awam untuk turut terlibat sama dalam memberi pandangan dan pendapat dalam round table discussion pada pihak-pihak yang ada kepentingan. Dan yang ketiga ialah bagaimana ruang institusi resmi, official institution, untuk meneliti dengan izin to oversight pandangan dan pendapat mereka seperti audit dan juga pihak legislator, iaitu ahli-ahli parlimen. Saya ingin bertanya kepada menteri, kerana dalam kita membahaskan bajet Datuk Pengerusi, terlalu banyak perkara yang kadang-kali bila kita timbulkan, dia akan kata ini sangkaan jahat, ya. Bila kita isu ini kita bawa, dia kata ini hanyalah sangkaan. Sebab itu saya tanya, yang kita hadapi dalam perbalahan dan perdebatan ini ialah lebih kepada apa sistem yang menyediakan ruang itu supaya kita dapat elak sangkaan-sangkaan ini apabila proses bajet itu dibuat secara telus dan secara bertanggungjawab. Jadi di peringkat piawaian antarabangsa, adanya di sana beberapa standard ataupun piawaian yang disediakan oleh IMF seperti Code of Good Practices dengan izin on Fiscal Transparency, dan dengan izin daripada agensi lain juga, iaitu Best Practice of Fiscal Transparency. Adakah ketika bajet ini diadakan, kita mengikut standard ataupun piawaian yang telah ditetapkan di peringkat antarabangsa? Proses yang saya kira dapat memberikan laluan yang lebih telus dan bertanggungjawab kepada pembuatan bajet ini ialah perlu dilalui proses-proses seperti pre-budget, yang mana perlu dimaklumkan sebulan 2 bulan sebelum ianya dibentuk. Kedua ialah proposal. Saya tertarik apabila saya melihat proposal bajet. Bajet itu tidak semestinya ketika dibawa ke parlimen mesti diluluskan. Ya, perlu ada di sana enactment ataupun pindaan-pindaan hasil daripada pandangan-pandangan yang dilontarkan ketika kita berbahas di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tapi the practice, dengan izin, di negara kita sejak sekian lama ialah apa yang dibentangkan bajet yang besar ini, Datuk Pengerusi, diminta kita terus luluskan. Walaupun kita berbahas, kita bagi pandangan, dan kita bagi fakta-fakta, oleh kerana tidak ada sistem di sana, maka seolah-olah kami diminta untuk terus lulus. Sebab itulah bila kami menolak, ya, ia dianggap sebagai satu kepelekan. Sedangkan ia bukan sesuatu yang pelik, Datuk Pengerusi, kerana dalam konteks proses flow of budgeting, bawa ke parlimen untuk dibahas belum tentu final. Sebab itu ada lagi satu proses yang dinamakan sebagai enacted budget. Maknanya input yang kami bagi ini, dia enact balik, dia pindah balik dengan mengambil kira pandangan-pandangan dan pendapat jika dilihat sebagai baik, kemudian dibagi kepada citizen budget. Dia bagi kepada warga negara untuk mereka membuat penilaian. Barulah proses budgeting ini tidak berlaku macam mana yang kita lalui di dalam Dewan ini, di mana kita berbalas-balas hujah, sehingga kan akhirnya tidak ada proses untuk pandangan-pandangan kita ini dinilai semula dan dikeluarkan dengan satu bajet yang lebih yang telah dipindah. Saya ingin menekankan kepada kerajaan dalam perkhidmatan kewangan ini, iaitu dalam belanjawan negara, kalau boleh, apa salahnya
untuk kita memperbaiki sistem itu, dan bajet kita itu betul-betul bajet yang accountable, bajet yang benar-benar bertanggungjawab, bajet yang benar-benar transparent, maka kita tak boleh expect kami di sebelah sini nak terima dia sebagai transparent, nak terima dia sebagai accountable, sedangkan sistem tidak ada. Ya, inilah yang kita bicarakan dalam butiran ini, untuk dicadangkan di sini, Datuk Pengerusi, bahawa satu jawatan kuasa pertanggungjawaban bajet perlu diadakan. Kerana apabila ada jawatan kuasa pertanggungjawaban bajet ini ada, tidak timbullah soal sangkaan-sangkaan, tidak timbullah soal kita menganggap kerajaan ini cuba nak sembunyikan sesuatu, kita tidak timbullah kerajaan ini kononnya nak menyembunyikan fakta-fakta kewangan tertentu dan sebagainya. Sebab itu apa yang saya haraplah setelah kita hampir 60 tahun atau 50 tahun lebih kita membuat bajet di Dewan Yang Mulia ini, sudah tiba masanya untuk diberi perhatian serius kepada menteri yang bertanggungjawab mengendalikan pengurusan bajet ini, supaya kita tukar cara kita untuk membuat bajet ini melalui satu sistem, satu proses yang kemudiannya mampu untuk orang kata jadi pendinding kepada segala sangkaan-sangkaan buruk. Lalu bila kami menyangka buruk, sebelah sana akan kata ini sangkaan buruk. Kerana apa? Jangan salahkan kami, tetapi sistem itu tidak ada. Kami tidak mampu untuk membentuk sistem itu, melainkan kuasa itu ada di pada kerajaan yang memerintah. Oleh itu jawatan kuasa pertanggungjawaban bajet yang pernah dicadangkan oleh beberapa rakan saya sebelum ini perlu disegerakan. Dan cara di Germany dan di beberapa negara di France contohnya, mereka ada satu accountable budget committee di mana keseluruhan perbelanjaan negara itu dilihat bagaimana peruntukan-peruntukan kepada kementerian ini, supaya kita tidak akan ada satu tanggapan kekurangan di sini kenapa, lebih di sini kenapa. Setelah bajet jawatan kuasa bajet ini mereka memberikan pandangan dan pendapat. Saya bagi contoh, timbul isu semalam panjang seputih tentang bajet Suhakam contohnya, kenapa dikurangkan. Maka timbullah, adakah kerana Suhakam ini nak dikurangkan peranannya dan sebagainya. Sedangkan kalau ada budget accountable committee ini, perkara itu telah pun diselesaikan di situ. Kekurangan ini kenapa begini, maka bajet ini sudah ada satu sistem yang telah beri maklum balas lebih awal kepada kita, rasional, mengapa slash di sini, mengapa tambah di sini, mengapa slash di sini. Oleh itu, Tuan Pengerusi, saya harap jawapan yang akan diberikan oleh menteri nanti adalah sesuatu yang telus, dan hanya satu harapan kita ialah kita membuat benda yang sama setiap kali, tetapi kita mendapat keputusan yang berbeza. Oleh itu, kita nak satu benda yang baru, tukar sistem, tukar proses, dan ini tidak boleh lakukan melainkan kepada kerajaan yang memerintah. Kami cuma hanya memberi cadangan-cadangan. Sekian, terima kasih.